Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 6 Sidik. Apa khabar semua? Saya berharap kamu semua berada di dalam keadaan sihat dan juga ceria. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis mikroorganisma. Pada minggu ini pula kita akan menyambung tajuk kita minggu lepas iaitu proses hidup mikroorganisma. Okey, untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, diharap kamu dapat membuka buku teks di muka surat 25 hingga 29 dan juga kamu bersedia dengan modul yang telah saya bekalkan kepada kamu. Okey, ini contoh modul tersebut. Okey, diharap kamu bersedia dengan alat tulis serta modul ini. Okey, proses hidup mikroorganisma yang pertama ialah mikroorganisma bernafas. Okey, perhatikan gambar yang terdapat pada modul awak itu. Okey, gambar ini, uji kaji ini dijalankan untuk membuktikan bahawa mikroorganisma bernafas dan membebaskan gas. Okey, perhatikan gambar di atas. Okey, tengok. Pada awalnya, saiz belon pada muncung bika yang telah diisi dengan yeast, gula dan air suam ini kecil. Okey, jadinya belon tu pada awalnya kecil. Okey, kemudian selepas 30 minit, saiz belon ini semakin membesar. Okey, kenapa ini terjadi? Okey, ini membuktikan bahawa mikroorganisma bernafas. Okey, proses hidup mikroorganisma yang kedua ialah mikroorganisma boleh bergerak. Okey, perhatikan gambar tersebut. Okey, apabila sampel air kolam diletakkan di bawah mikroskop, kita dapat perhatikan ada pergerakan bawah tu. Kita nampak akan ada benda-benda bergerak. Okey, kenapa? Kenapa terjadi demikian? Okey, ini kerana membuktikan bahawa mikroorganisma itu boleh bergerak. Okey, dan proses hidup mikroorganisma yang terakhir ialah mikroorganisma boleh bertumbuh ataupun membiak. Okey, tengok gambar tersebut. Okey. Uji kaji ini dijalankan dengan cara ambil sekeping roti dan renjis dengan air. Okey, kemudian letakkan roti tersebut di dalam beg plastik. Apakah yang dapat kamu perhatikan selepas 3 hari? Ya, selepas 3 hari kamu dapat perhatikan terdapat tumpukan hitam pada roti tersebut. Okey, tumpukan ini akan bertambah banyak dari sehari ke sehari. Okey. Uji kaji ini membuktikan bahawa mikroorganisma itu bertumbuh ataupun membiak. Okey, saya berharap kamu dapat faham 3 proses hidup mikroorganisma yang telah saya terangkan tadi. Okey, seterusnya kamu bolehlah lengkapkan latihan yang telah saya berikan pada modul tersebut. Okey, untuk latihan 3, kamu dikendaki melihat gambar berkaitan penyiasatan tersebut, kemudian tuliskan pemerhatian dan juga kesimpulan. Okey, untuk gambar A telah diberikan contoh. Okey, tengok adunan yeast. Okey, selepas 20 minit, apakah pemerhatian yang dapat kamu buat? Okey, adunan itu mengembang. Okey, apa kesimpulannya? Okey, kesimpulannya di sini mikroorganisma bernafas. Okey, untuk latihan 4, kamu dikehendaki menjawab berkaitan dengan tumpukan kulat pada sekeping roti dalam tempoh 5 hari. Okey, di sini saya ingin mengulang kembalilah apa yang kita telah pelajari. Okey, untuk membuat soalan untuk menjawab soalan berkaitan dengan corak. Okey, corak ni cuma ada 3 sahaja corak yang telah kita pelajari. Sama ada berkurang, bertambah ataupun sama. Okey, untuk menjawab soalan inferen pula. Inferen ni sebab terjadi sesuatu perkara itu.
dan inferen ni biasanya tidak dapat dilihat. Kau kena fikir sendiri. Dia tak ada dalam gambar. Okey, kemudian pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ni ialah perkara yang berbeza dalam uji kaji tu. Apakah yang dibeza-bezakan? Okey. Kemudian seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah apa yang kita perhatikan ataupun apakah hasil uji kaji tersebut. Okey, dan yang terakhir, pemboleh ubah dimalarkan ialah perkara yang perlu sama agar uji kaji tersebut adil. Katakan ada 3 batang paku. Okey, yang dimalarkan biasanya kita akan kata jenis paku. Okey, sekian saja dan selamat menjawab.